lagi aspek tentang pengorbanan ini, iaitu kita sebagai seorang Muslim, kita digalakkan untuk jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, selalu berniat untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah sifat Nabi SAW yang wajar kita ikuti, yang wajar kita contohi. Namun untuk kita menjalankan proses tadi, saya tahu itu bukan satu benda yang bukan satu perkara yang mudah, khususnya apabila kita harus berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Itu bukan satu perkara yang sangat mudah. Itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Bagaimana kita mengorbankan perasaan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah berkata, tidak halal bagi dua orang Muslim yang berselisih pendapat. Yang berselisih pendapat tu okey, tak ada masalah dalam Islam, tapi tak boleh lebih daripada 3 hari. 1 hari masih boleh, 2 hari masih boleh, 3 hari bagi, kata Nabi, dah tak halal. Berarti apa? Haram. Tak boleh kita memalingkan muka kita daripada saudara kita lebih daripada 3 hari. Maka Nabi kata apa? Ketika berjumpa, yang A pusing, palingkan mukanya, yang B pun palingkan mukanya. Nah, Nabi sekarang kasih satu jalan. Nabi kasih janji tentang ganjaran orang yang akan mendapat ganjaran yang lebih besar di antara keduanya. Siapa dia? Nabi sebut, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Orang yang terbaik, orang yang akan mendapat ganjaran, yang akan mendapat khairiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang pertama mengorbankan emosi dia dan nafsu marah dia tadi tu, dan dia menundukkan diri dan mula memberi salam kepada sahabatnya ataupun saudaranya yang lagi satu. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda, man tawadha'a li akhihi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, siapa yang merendahkan diri. Merendahkan diri ni sebenarnya bukan satu hal yang merugikan kita. Merendah diri ni adalah satu sifat yang sangat terpuji. Kita ni cakap senang, tapi awak cuba buat. Pada ketika awak disakiti, padahal awak ni benar. Nabi kata kadang awak benar, walau kana muhiqqan, awak benar dalam isu ini. Tetapi Nabi kata apa? Man tawadha'a li akhihi, siapa tawadhu, siapa yang merendah diri kepada sahabatnya, itu dengan dia memulakan perdamaian dahulu. Barangkali dia mengulurkan tangan, dia hantar SMS ke email dan sebagainya, Assalamualaikum dan sebagainya. Rafa'ahullah, orang yang menundukkan dirinya, merendahkan dirinya kepada saudaranya tadi tu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak pilih, awak nak diangkat oleh siapa? Nak diangkat oleh manusia atau mau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita hayati saranan-saranan Nabi SAW ini, kita akan merasa sangat lapang hati kita merasa sangat tenang. Kerana walaupun orang tidak suka kepada kita, barangkali orang tidak senang kepada kita, tapi kita tenang. Kenapa? Kita ni dicintai. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas dan kita jujur, kita akan dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu memerlukan kepada pengorbanan. Maka tidak ada seorang pun di dalam muka bumi ini kecuali dia haruslah melalui pengorbanan demi pengorbanan dalam fasa-fasa kehidupannya. Dan saya secara peribadi, kalau kita dalam keadaan down, kita tengah sedih, kita tengah dalam keadaan berduka cita, kita refleks mula muhasabah cerita Nabi Muhammad SAW, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ismail. Saya rasa kebanyakan kita, masalah kita tak adalah sampai masalah kena sembelih anak kan? Ada kan? Tak ada kan? Saya kena abah kena sembelih ya. Tak ada. Ya? Ataupun kita kena sembelih kawan kita. Tak ada. Jadi ujian yang Allah beri kepada kita ini, kalau kita bayangkan, tidaklah seberat mana yang diuji oleh Allah SWT kepada para nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Mereka-mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kenapa mereka-mereka ini diuji seperti ini? Supaya menjadi hujah kepada umat manusia yang lain bahawa kalau kekasih-kekasih aku uji seperti ini, dan mereka sabar, mereka menunjukkan contoh bahawa mereka boleh berdaya tahan, mereka boleh bersabar, mereka boleh menghadapi ujian ini dengan penuh ketabahan, engkau juga boleh melakukan hal yang sama. Dan ini menjadi satu benda yang kita harus reflect, kita fikirkan hari demi hari. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya adalah ujian daripada Allah. Ujian ni kadang-kadang
yang susah. Kita tahu kan ujian-ujian ni susah. Kita sakit, kita sedih, problem, clash, failure, itu semua ada kesedihan yang perlu kita respon dengan kesabaran. Tapi jangan lupa ada juga di dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang itu kita juga dituntut untuk bersabar, iaitu bersabar daripada berlebihan mendapat menikmati nikmat tadi sehingga melanggar batasan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang mukmin itu seperti mana dikatakan oleh Nabi SAW, ketika mendapat nikmat dia akan merasa syukur. Jadi orang mukmin ini Nabi kata dua-dua baik. Sesungguhnya hal orang mukmin ni senantiasa baik, kata Nabi SAW. Ketika mendapat nikmat dia syukur, ketika dia mendapat ujian dia akan bersabar. Kehidupan kita dalam dunia ini semuanya sama ada mendapat nikmat ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata walaysa dzalika illa lil mu'min. Kebaikan itu hanya didapati oleh orang yang mukmin, orang yang merasakan keimanannya di dalam hatinya. Orang itu yang akan mendapatkan ketenangan tadi. Orang itu yang akan mendapatkan merasa nikmat bagaimana menjalankan sebuah pengorbanan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya di hari akhirat nanti menjadi antara orang-orang yang al-muqarrabin ila al-habib sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita sekali lagi di dalam episod Jom, iaitu di dalam segmen Bongkar Surau. Okey, seperti yang sebelumnya, jom mengajak anda bongkar surau yang berdekatan yang terletak di dalam Takashimaya. Okey, Takashimaya Shopping Center, iaitu pusat pembeli belah Takashimaya. Dan kali ini, dalam episod ini, dalam segmen Bongkar Surau kali ini, kita akan ajak anda bongkar surau di Wisma Atria. Okey? Alright, jom kita bongkar surau. Sekarang ni saya berada di tingkat 7. Besar tu 7. Tengok. Tak nak? Okey, tingkat 7. Okey, jom kita pergi bongkar surau di Wisma Atria. Tadi kita keluar saja daripada servis lift tadi kan. Kita keluar, belok kiri. Okey, lepas tu kita jalan terus saja. Okey, jalan terus. Lepas tu kanan sikit. Okey, belok kanan sikit saja. Anda semua akan nampak satu lorong ni tau. Okey, lorong ni dia creepy lah, seram kan. Lorong yang menyeramkan, tetapi di sebalik lorong yang menyeramkan ini, jom. Bongkar surau. Okey, ini ialah surau kelas A lah. Okey, surau yang paling best yang pernah jom jumpa atau jom temukan. Best kan? Kau tengok lah, kain disediakan, siap dengan songkok haji lagi, disiapkan dengan telekong. Okey, ada Quran dan terjemahan. As normal, seperti biasa, prayer timetable. Okey, cuma tak ada radio lah. Okey, tapi surau dia spacious kan. Surau dia nak cakap luas lah, sampai ada 2 arah lagi. Jom kita tengok tempat duduk pula. Jom. Okay. Tempat duduknya pula disediakan di sini. Okay, keluar saja daripada surau tadi, belok kanan, ikut lorong tadi lah, lorong yang seram tu kan. Lepas tu inilah tempat duduk dia, kecil je. Okay, itulah sikit sebenarnya.
Okey, so jadi itulah dia segmen yang terakhir di dalam episod yang terakhir. Okey, segmen bongkar surau yang terakhir di dalam episod Jom. Nampak panas kan surau ni, tapi actually tak. Okey, tu ada sediakan kipas. Okey, so tapi best lah, surau yang terakhir ni best. Okay, so message yang ingin disampaikan, Jom telah melakukan tanggungjawabnya. Okay, Jom telah bongkar surau-surau yang terletak di Singapura ni. Okay, walaupun tersembunyi, tapi itulah tanggungjawab kita, kita bongkar surau dan kita paparkan. Okay, tunjuk ada alasan untuk rakan-rakan ataupun remaja-remaja di luar sana untuk tidak melakukan solat, tidak menunaikan ibadah kerana tempat bukan satu halangan. Okey, Jom telah melakukan sebuah tanggungjawab, iaitu bongkar surau, cari, meneliti surau-surau di Singapura ini. Orchard Road lagi. So the main message is, message paling utama yang hendak disampaikan adalah tempat ialah bukan satu alasan. Okey, bagi adik-adik, rakan-rakan untuk tidak menunaikan kewajipan Allah. Okey, so itu saja pesanan daripada saya. Okey, I'm Muhammad Hafiz bin Muhammad Hisham, for the last segment of bongkar surau, for the last segment of bongkar surau in the last episode of Jom. Pada episod yang terakhir, Jom ingin mengucapkan ingin menasihati, jangan lupa solat. Okey, signing off, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, kini kita sudah pun berada di penghujung rancangan Jom Ihya Sunnah. Ini bukanlah penghujung yang biasa kerana ini adalah penghujung ataupun episod yang terakhir bagi Jom Ihya Sunnah. Setiap yang bermula pasti akan berakhir, begitulah dengan Jom sebenarnya. Besar harapan saya agar ilmu yang telah kami sama-sama kongsi menerusi video kami dapat anda manfaatkan, tidak kira lah sama ada manfaat besar ataupun kecil. Dari itu saya mewakili kru Jom ingin mohon maaf sekiranya kami anda melakukan sebarang kesilapan ataupun mungkin anda terguris hati dengan cara penyampaian kami. Amat kami kesali dan kami mohon maaf di atas kejadian itu. Dan pada Disember nanti anda akan dapat menyaksikan Bloopers dan juga close-up bersama dengan kru Jom yang lainnya. Dari itu saya akhiri rancangan Jom Ihya Sunnah kali ini dengan serangkapan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya Abdul Rahman Fazil. Assalamualaikum.